Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu semua mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepada perintah Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung kitab kita, muka surat 372. Dan sabda Nabi alaihi salam, al-qabru manzilun la budda fih minan nuzul. Kubur itu tempat perhentian, tak dapat tiada daripada berhenti daripadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manzilun, kubur itu tempat berhenti. La budda fih, tidak dapat tiada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minan nuzul, daripada berhenti daripadanya. Peringatan untuk kita sekalian hadirin hadirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu tempat perhentian, dan setiap daripada kita pasti akan berada padanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadah wal 'ashi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar. Yuqal hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, apabila mati seseorang daripada kamu. Peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makluman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada kita sekalian, hadirin hadirat, sebelum kita mati. Faham ni tak? Kita mati tak lagi? Tak mati lagi. Jadi sebelum kita mati, kita dengar hadis Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum," bila mati salah seorang daripada kamu, "urida alaih," dibentangkan ke atasnya, dipamerkan kepadanya, "maq'aduhu," tempat duduknya, "bil ghadah wal 'ashi," pagi-pagi, petang-petang, Masya Allah, dibentangkan, dipamerkan tempat duduk kepadanya, sama ada syurga ataupun neraka Allah. Sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, "In kana min ahlil jannah," in kana min ahlil jannah, jika ada ia daripada ahli syurga. Jika dia mati dan dia adalah ahli syurga, kata Nabi SAW, "famin ahlil jannah," maka daripada ahli syurga, maka dia adalah daripada ahli syurga, yakni maka adalah tempatnya daripada tempat ahli syurga. Satu peringatan daripada Nabi SAW, hadirin hadirat sekalian, supaya bersiap-siap daripada sekarang. Sama ada untuk mempersiapkan hidup kita untuk berada di dalam syurga Allah, ataupun na'udzubillah berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah pesan daripada Nabi SAW, supaya di antara jalan untuk masuk syurga ialah berjinak-jinak dengan majlis ilmu. Sehingga kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi SAW, barang siapa yang ia menempuh satu jalan dalam hidup dia, dia berikhtiar, dia berusaha menempuh satu jalan untuk buat apa, kata Nabi SAW, dengan jalan itu dia mencari ilmu, dia merindui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak duduk dalam majlis ilmu mendengar peringatan daripada ayat Allah, untuk mendengar peringatan daripada sabdaan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada syurga Allah. Sebab tu hadirin hadirat, sebelum kita mati, jadikanlah diri kita orang yang suka duduk dalam majlis ilmu, suka berada dalam majlis alim ulama, nak mendengar ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi SAW, kerana dia adalah satu pengecaman insya-Allah bahawa kita sedang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab majlis ilmu adalah merupakan raudhah min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Lagu mana hadirin hadirat, kalau kita duk minta syurga, tiba-tiba tak mau duduk dalam taman syurga? Pelik. Tak mati lagi ni, minta syurga, ya Allah nak masuk syurga, ya Allah nak masuk syurga. Tapi bila ada taman syurga, tak mau duduk dalam taman syurga. Pelik tak? Pelik. Tak usah kita kata kat orang lain, kita kata kat kita, aku jadi pelik. Allahumma salli Muhammad. Tambah
hak ke-8 yang paling pelik dalam dunia. Kan dia berkata 7, kita tambah lagi ke-8. Apabila orang yang nak masuk syurga tiba-tiba tidak mau duduk dalam taman syurga. Kan? Kita tanya, adakah syurga tu hak pak kita punya? Adakah syurga tu hak tok nek kita punya? Ikut suka kita. Ikut suka nak masuk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi SAW memaklumkan satu perkara, bahawa di atas muka bumi Allah, taman syurga itu ialah majlis ilmu. Kita ada satu lagi raudah, iaitu dalam masjid Nabi SAW. Ada raudah. Di Malaysia kita juga ada raudah, iaitu majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan orang yang merindui akan taman syurga Allah. Dan kata Nabi SAW, wa in kana min ahli nar, dan jika ia adalah ahli syurga. Nah, minta maaf, jika adalah ia ahli neraka, ahli nar, hidupnya Masya Allah, dia menjadi miftahun lisyar, dia menjadi anak kunci kepada kejahatan. Na'udzubillah. Pagi, petang, siang dan malamnya dia berfikir jahat, merancang jahat, dan mengajak manusia untuk buat kejahatan. Dia memilih untuk masuk ke dalam api neraka Allah. Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pilih? Dia pilih sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Maha Adil. Jangan salahkan Allah. Allah Maha Adil. Allah turunkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apabila tidak ada lagi para nabi, siapa yang ditinggalkan? Al-ulama warathatul anbiya, ulama waris nabi, yang mengajar manusia jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba manusia dia pilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita baca dalam surah Al-Insan kan. Allahumma salli Muhammad. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabil as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allahu akbar. Kita baca bukan sekadar untuk baca, tapi untuk ambil peringatan. Allah kata, kami Allah tunjuk dah jalan yang lurus. Tunjuk dah. Jalan petunjuk sudah dibentangkan oleh Allah. Inna hadainahu as-sabil. Manusia tahu tak? Tahu. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ingat Allah, taat kepada Allah. Ada yang mengkufuri Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selepas tu Allah kata, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Allah bagi peringatan, sesungguhnya kami dah sediakan, kata Allah, bagi orang yang mengkufuri Allah dengan api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Hadirin hadirat. Jadi kalau dia adalah ahli neraka, dia sendiri pilih jalan menuju kepada api neraka Allah, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, maka kata Nabi SAW, famin ahli nar, maka dia adalah ahli api neraka Allah, yakni maka adalah tempatnya daripada tempat ahli neraka. Yuqal, maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka,
hatta yab'athaka Allahu ilaih yaumal qiyamah. Inilah tempat duduk engkau hingga dibangkitkan dikau oleh Allah Ta'ala kepadanya pada hari kiamat. Yakni katanya ada kalanya dengan tiada terdahulu azab pada hak mukmin yang khalis, dan ada kalanya kemudian daripada terdahulu azab dengan barang yang dimustahiknya, yang layak pada hak orang mukmin yang bercampur amalnya dengan dosanya. Meriwayatkan dia Uthman dan Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, moga-moga kita jadi orang mukmin yang khalis, yang diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mukmin yang khalis, yang hidupnya ikhlas, dan kita memperbetulkan niat kita, matlamat hidup kita 24 jam hadirin hadirat untuk mencari wajah Allah, yakni mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan kita memperbanyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Moga-moga Allah turunkan kepada kita azab. Walaupun ayat ini asbabun nuzul merujuk kepada orang kafir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak terima ajaran Nabi, yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia memberi pengajaran kepada umat Islam seluruhnya secara umum. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan nescayalah kata Allah, kami pasti merasakan ke atas mereka azab yang dekat, azab atas dunia. Apa guna kata Allah? Dunal adzabil akbar, sebelum daripada azab yang lebih besar. Sebelum kami rasakan azab di hari akhirat, Allah kata, Allah bagi dulu atas dunia. La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka kembali kepada Allah. Hadirin hadirat, moga-moga apa yang berlaku menunjukkan kekuasaan Allah. Allah nak suruh kita balik pada Allah. Allah nak suruh kita minta ampun pada Allah. Allah nak suruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang insan yang mukmin lagi khalis hidupnya, dan jangan jadi daripada golongan al-mujrimun, golongan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bertaubat kepada Allah, seperti mana yang kita baca dalam surah As-Sajdah, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah cerita siap-siap, walau tara idhil mujrimun, dan jika ketika mana kamu lihat orang-orang yang berdosa, kata Allah, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Rabbana absarna, ketika tu kata Allah mereka rayu, dah mati, dah berjumpa Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami tengok dah ya Allah, wa sami'na, kami dengar dah ya Allah, farji'na, kembalilah kami ya Allah,
mereka minta supaya dikembalikan ke atas muka bumi Allah, na'mal salihan, sebab kata mereka, kami nak buat amal soleh ya Allah, dulu kami buat dosa banyak, kembalikanlah kami kepada muka bumi ya Allah. Inna muqinun, dah mati, dah berada di sana, baru yakin hadirin hadirat, tidak ada gunanya lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, moga-moga kita tidak tergolong daripada golongan yang sedemikian. Kata Yazid Ar-Raqashi, barang siapa lalu atas kubur dan tiada mengambil iktibar dengan dia, maka iaitu daripada binatang. Na'udzubillah. Apabila lalu kita atas kubur, tiba-tiba kita tidak mengambil iktibar dengan kubur, kubur tidak memberi pengajaran, kubur tidak menjadi alat untuk kita ingat kepada mati. Hati kita mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, Allah kata mereka ada hati tapi tak fikir. Hati yang tidak memikirkan. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak dengar, kata Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada 2 biji mata, kata Allah, tapi tak nampak, tidak nampak kebesaran Allah. Allahu Akbar. Ada hati, hati mati. Ada mata buta, tidak melihat kebesaran Allah. Ada telinga pekak, yakni pekak daripada mendapat pengajaran daripada Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tak hafal ayat tu dengan betul, jadi saya tak pasti susun. Nanti tuan-tuan boleh semak. Tetapi Allah sebut manusia ada hati, tapi hati mereka buta. Ada mata yang tidak melihat kebesaran Allah. Ada telinga yang tidak mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah ia radhiyallahu anhu, apabila melihat ia akan kubur, berteriak ia satu teriak seperti teriak lembu jantan. Maka begitulah orang-orang yang terdahulu begitu terasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mengambil iktibar daripada kematian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Dan riwayat daripada Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah akan kuburku, adalah aku baginya syahid, aku saksi bagi dia dan mensyafaatkan dia. Dan barang siapa mati dalam salah suatu daripada 2 haramain, yakni tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, dibangkitkan dia oleh Allah Ta'ala pada hari qiyamah daripada orang yang sentosa. Berkata ulama, sesungguhnya menuntut segala anbiya, para nabi dan orang-orang yang saleh, tanam pada tempat yang berkat. Mereka bercita-cita untuk mati di tempat yang berkat. Allah sallallahu Muhammad. Seperti Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. Dan waktu baik bagi mati itu kemudian daripada selesai puasa Ramadan. Bila baik mati? Kalau boleh kan, lepas Ramadan dia mati. Kenapa hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita membersihkan dosa-dosa kita, setelah kita berada di dalam madrasah Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu
rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya rahmat. Rahmat Ramadan ni, Allahu Akbar, rahmat. Kan? Ni dia nak main Ramadan tak lama ni. Kan? Masjid dan juga surau kena buat lagi besar. Dengan rahmatnya Ramadan, manusia berpusu-pusu menuju kepada rumah Allah. Wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya keampunan daripada Allah. Allahu Akbar. Sebab tu bila mai tengah kena pulun lagi. Wa akhiruhu itqum minan nar, akhirnya lagi pulun, perkemah kain pelekat. Kerana akhirnya kata Nabi SAW adalah pembebasan daripada api neraka Allah. Allahu Akbar. Dan waktu baik bagi mati itu kemudian daripada selesai puasa Ramadan, dan kemudian daripada selesai haji. Allahu Akbar. Orang yang pergi Mekah, dia menjadi hamba Allah, dia berserah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dia serah diri pada Allah ni, minta Allah terima dia. Karena kata Nabi SAW, tidak ada balasan bagi al-hajju al-mabrur, bagi haji yang mabrur, kecuali syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa diri, serah diri kepada Allah, mencari haji mabrur, buat seperti mana yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Betapa mulia mati setelah buat haji yang begitu baik. Mati hadirin hadirat, alhamdulillah, itu suatu kematian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipastikan dapat haji mabrur, jangan haji Marlboro. Boleh kata yang tu? Kata pilah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata dia seperti riwayat Abi Nuaim daripada Ibnu Mas'ud, dikatanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muafakat matinya tak kala selesai Ramadan, masuk syurga ia. Masya Allah. Dan barang siapa muafakat matinya tak kala selesai Arafah. Haji itu apa dia? Haji itu Arafah lah. Haji itu wukuf Arafah. Tak dapat wukuf, tak ada haji. Siapa yang nak pergi haji, insya-Allah bandai akan pergi. Moga-moga Allah mudahkan. Moga-moga dapat haji mabrur. Moga-moga dapat berdoa sebelum terbenamnya matahari pada hari Arafah tu, minta doa banyak-banyak. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Masuk syurga ia. Dan barang siapa muafakat matinya tak kala selesai sedekah. Juga sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Allah Taala hapuskan dosa ialah dengan kita sedekah. Mai surau malam-malam buh dalam tabung. Mai pagi-pagi bubuh dalam tabung. Jumpa fakir miskin anak yatim, bagi. Hadirin hadirat, bagi. Tidak akan jadi fakir dengan kita membagi sedekah. InsyaAllah Allah akan menyuburkan harta kita, dan insyaAllah balasan yang baik di sisi Allah. Maka barang siapa muafakat matinya tak kala selesai sedekah, masuk syurga ia, yakni serta orang yang dahulu-dahulu. Moga-moga dia tergolong pada golongan as-sabiqun, insya-Allah, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqi'ah. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Berkata Ibnu Al-Qayyim, itu tempat kampungnya. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang kita bacakan pada malam ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.